Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Kak Mun ketua pengacara majlis hari ini. Yang saya muliakan Ustazah Nurul Hidayah dan yang saya bagi kakak-kakak, adik-adik dan para sahabat sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir pada majlis ilmu hari ini. Diberi taufik dan hidayah. Kadang-kadang kita ada keinginan tapi kita tak ada kekuatan. Kadang-kadang kita ada kekuatan tapi kita tak rasa nak naik. Jadi hari ini alhamdulillah Allah beri kita dua kekuatan dan keinginan untuk kita datang hari ini. Alhamdulillah. Saya pun tak ada banyak nak cakap, cuma nak mewar-warkan aktiviti yang kita rancang untuk muslimat. Salah satunya adalah kuliah duha dan kuliah bulanan, dan yang sedang berlangsung dan saya harap akan terus berlangsung ialah kita ada majlis bacaan Yasin, Al-Kahfi dan juga Al-Mahsurat pada setiap hari Rabu jam 9 pagi di Surah Al-Mu'min. Setiap hari Rabu jam 9 pagi di Surah Al-Mu'min, Surah Al-Mu'min. Dan saya jemput pada semua sahabat agar dapat luangkan masa supaya dapat mengimarkan program mingguan kita. Dan juga program-program lain yang masih dalam rancangan, tapi saya akan wawarkan dari masa ke masa dalam grup. Dan saya harap sokongan dan dukungan daripada semua orang supaya kita dapat menjadikan program yang saya yakin dapat memberi manfaat kepada semua orang, insyaAllah. Itu saja dari saya. Saya terangkan kepada Pak Mun. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih pemain dalam kesempatan pengetahuan. Mohon juga didoakan agar pemain seperti itu di bawah Anda dapat mengalami tugas yang dimenangkan dengan jaya. Muslimat sekalian, terusnya majlis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustazah atas kesediaan hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Sebelum majlis menyebut Ustazah menyampaikan kuliah, ini saya cukup memperkenalkan ceramah bukan kita serta berdekat. Nama yang diberikan oleh Elder Bonda Nurul Hidayah binti Kamudin, manis orangnya, merupakan pelawak penceramah bebas, moderator, penulis, eksekutif kanan PTZ Majlis Fatwa Islam Wilayah Kesuruhan. Rasa dia ramai yang kenal Ustazah. Ustazah mungkin mengamalkan luas kerana dia sering dijemput oleh pihak media besar, muncul di kaset TV dan seperti suaranya di corong-corong radio. Ustazah adalah merupakan pengarah pusat di RL Consultation dan juga pensyarah jemputan Al-Al-Ghani. Mendapat pendidikan di Al-Azhar Mesir dengan memperolehi ijazah sarjana muda syariah Islamiyah. Ustazah berasal dari Johor, letak di Malindi KL, telah berumah tangga dan dikurniakan 3 orang semata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Ustazah menyampaikan kuliah yang bertajuk Syamaat Pembaca Al-Quran. Silakan. Bismillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pemun selaku pengurusi majlis yang dilantik pada hari ini. InsyaAllah, walaupun katanya dalam penciannya, tapi Uktal masih berbisa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan Maya selaku Ketua Muslimat Surau Malaysia dan juga sahabat-sahabat jemaah di semua orang Taman Pelangi. Betul patut tengok macam warna-warni. Baik, kita mulakan dahulu majlis kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi atas peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita untuk bersama dalam Taman Syurga. Ya? Namanya Taman Syurga. Rasa pedang tak? Alhamdulillah kan? Padahal tadi kat rumah bersilat. Nak tinggal kat rumah orang yang kat rumah dia makan, kita pula pun keluar bersilat sampai surau ke siapa? Ni Taman Syurga. Yang mana dalam Rawdatul Jannah ini, taman-taman syurga di dunia ini, Allah kirimkan para malaikatnya mengibarkan sayapnya daripada kita di rumah tadi. Malaikat dan seluruh makhluk-makhluk yang ada mendoakan, meminta keampunan untuk Allah, daripada Allah untuk kita. Sebab itu kita rasa tenang, sejuk. Semuanya ini kerana apa? Kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan, dan sebaliknya dosa itu akan mendatangkan keresahan. Dosa yang kita buat kadang-kadang orang tak tahu kita buat dosa, tapi cukup dengan dosa itu dia mendatangkan satu titik hitam di dalam hati kita, dan dia mendatangkan keresahan. Tapi amal kebaikan, ketaatan, dia akan mendatangkan kelihatan dan ketenangan. Jadi hari ini insyaAllah saya rasa kita buka 2024 dengan satu tajuk yang sangat cantik. Mesti ada azam kita. Dah masuk tahun baru, dah masuk dah. Apa antara azam kita? Banyaklah benda contoh antara dia bagaimana kita dengan ibadah kita. Bagaimana solat kita, bagaimana puasa kita. Dah boleh dah kalau yang nak akan pergi puasa, sebab dah turun tu Ramadan sangat tadi, dah rejak dah, ini 2 rejak. Dan bagaimana kita punya pakaian kita, aurat kita tutup bagaimana, itu satu bab. Dan boleh kita ambil satu bab juga, iaitu bagaimana Quran kita dalam 2024. Bagaimana hubungan kita dengan Quran. Nak jadi musuh ke? Ada orang dia jadi Quran musuh, tak ingin baca, jumpa pun tak nak. Kalau buka channel tu cepat-cepat buka. Tapi kalau saya tak ada channel Quran, tak ada tu tak? Rasa macam tak ada. Kalau ada satu channel tu, channel apa dia? Yang secara langsung daripada Arab tu, daripada Mekah. Apa nama dia? Mekah TV. Boleh dapat kan? Ada yang boleh dapat. Cepat-cepat buka. Sebab apa? Dia dengar pun Quran. Kita buka TV dah tengok movie tu sebenarnya. So, musuh dia. Subhanallah. Kemudian, mungkin ada orang yang nak maksudnya bukan musuh. Nak dekat tapi tak dekat. Dekat kan? Dekat boleh kawan. Tapi jauh sikit. Nak tengok pun nak, tapi tak tengok juga kan. Ini ada hubungan kita dengan Al-Quran. Ada orang yang Al-Quran dia jadi kawan, tapi tengok masa lah. Kalau sempat, kalau sempat baru dia pergi, tapi dia nak baru baca. Kalau tak sempat, duduklah kau kat situ.
Kan? Aku tak jumpa ni banyak kerja. Buat apa? Masuk dapur, buat resepi baru. Padahal masa dah ada lah. Patut dia dah settle makan apa semua tu, tak payah duduk lagi kat dapur kan. Tapi ada je dia dah buat kuih lah, dah buat dessert lah. Jadi tak sempat masa tu, maka tak ada di bilik Quran tu. Quran duduk dekat tempat dia. Hari dia kawan, tapi kawan itu dia tengok masa, tengok mood. Barulah dia ambil. Ada lagi satu pula, yang ini bukan kawan dia, BFF. Best friend forever. Best friend forever ni biasa dia, kita ni kalau tak jumpa, rasanya tak lengkap hidup. Dia orang macam dirikan Quran. Mesti tak pergi cari. Sedih, cari Quran. Sakit, cari Quran. Masalah, cari Quran. Gembira, cari Quran. Biasa. Kita yang mana satu? Musuh ke? Ataupun kawan tapi tak rapat. Kawan tapi jauh sikit. Ataupun kawan tapi kawan biasa-biasa, dia tengok mood, tengok masa. Ataupun kita biarkan dengan Quran. So kita pilih. Hari ini insyaAllah kita buka 2024. Kan ada pilihan sebelum dah ada bulan Quran. Di kali pertama lagi kan. So memang cantiklah pembayaran dengan tajuk Syafa'al Pembaca Al-Quran. So kita nak pergi kepada bagaimana kita nak ubah. Yang tahun 2024 dia ada satu Swiss. Kita ubah kedekatan kita dengan Quran, insya-Allah Allah akan ubah kehidupan kita. Kehidupan bagaimana? Kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita. Ahlul Quran. Kalau kita tengok bagaimana orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muhsinin, orang yang muqarrabin, tak ada satu pun orang yang rapat dengan Allah ini yang mana dia bukan ahlul Quran. Dia bukan ahli Quran, tak ada. Rahsia orang yang kita kata dia dapat karamah ke, dia dapat luar biasa daripada Allah. Semuanya mereka bila kita cari balik, mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah ahli, mereka adalah BFF Al-Quran. Itulah yang membawa mereka menjadi seorang yang luar biasa. Tengok orang-orang yang berilmu, tokoh-tokoh cendekiawan Islam, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Ibn Battuta, disebut semua nama mereka. Apa mereka punya rahsia jadi orang yang hebat cendekiawan Islam? Bila dibuka sejarah, mereka bermula umur kecil mereka dengan Al-Quran. Dia start Quran. Waktu kecil tu hafal baca Quran dulu. Kemudian baru dia pergi kepada sesuatu yang lebih merapat ataupun kita kata minor lah, kepada apa yang mereka satu cabang yang mereka pakar. Tapi awalnya semuanya dengan Al-Quran. Maksudnya kalau kita nak jadi cemerlang dunia ni, nak mendapat nama, nak kita cari sesuatu yang berbeza kepada yang boleh berkhidmat kepada masyarakat, kepada nusa, kepada bangsa, semuanya basicnya Al-Quran. Pergi bagi habis, bagi dicek, mengaji, membaca, menghafal, itu dalam umur usia muda lagi. Baik, Alhamdulillah hari ini kita terbalik sikit lah. Kalau kita piramid dia begitu, yang piramid tadi bawah ni kan, yang lebar sebab Quran dia ada semua benda, betul tak? Kita piramid kita terbalik, atas ke bawah. Bila kita mengajar Quran dalam masyarakat kita lah, dia cari Quran bila dah ujung, dah tua, baru dia cari Quran. Cik baru dah belajar. Macam tu lah kan. Makhraj pun dah tak boleh dah betul sebab apa dah keras dah lidah tu. Ditukar tak boleh juga, dia pergi juga ya, dia dah biasa sebab dia dah selalu. Sebab kita pergi kepada apa? Kita pergi matematik dulu, betul tak? Asas kita panggil apa? 3M kan? Membaca, mengeja, again? Menulis. Membaca, mengeja, menulis, betul tak? Okay? So baca, mulut, mata, menulis dan kita mengira. Baik. Mengira dengan nombor. Kita start baca dulu. Tapi kita lepas tu baru kita pergi ujung baru pergi Quran.
pergi benda yang asas tadi, yang meliputi semua benda. Kita tak bagi. Tapi sepatutnya kita kena lihat macam ni. Pergi yang paling besar dulu. Tak tahu boleh pergi apa kekuatan kita. Mainkan menjurus kepada apa yang kita nak fokus di dalam kehidupan setiap orang. Allah mati, dia ada kecenderungan lah. Kecenderungan matematik, kecenderungan kemahiran, kecenderungan macam-macam. Baik. Jadi sahabat-sahabat, kita hari ini kita jadikan Al-Quran itu adalah suis untuk mengubah kehidupan kita. Ya, kalau kita nak hubungan kita baik dengan Allah, Quran. Kita nak betulkan salat kita pun, nak betul salat ni. Nak betul salat juga bermula dengan surah Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran. Yang mana kandungan di dalam Al-Quran itu ada semuanya di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kullu ma fil Quran, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana dia sebut apa? Semua Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Kullu ma fil Quran fil Fatihah. Wa kullu ma fil Fatihah, dan setiap apa 7 ayat itulah 7 ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah itu ada di dalam huruf ataupun bacaan Al-Basmalah. Ada di dalam Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang ada kullu ma fil Basmalah fil ba, mawjud fil ba, dan semua yang ada pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf ba, iaitu huruf pertama di dalam Bismillah. Macam mana yang besar masuk yang kecil tu lah. Gajah boleh tak masuk dekat dalam lubang jarum? Boleh saja yang besar masuk kecil. Kan 114 surah, 113 lah, tolak surah Al-Fatihah, kan banyak. Macam mana nak masuk dalam surah Al-Fatihah? Ikut logik akal, tak boleh ni sebab cerita Quran kan banyak. Tapi kalau kita faham surah Al-Fatihah, itulah asas makna. Kalau dalam tulisan dia kata ringkasan Al-Fatihah itu, ringkasan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Suatu siapa yang cuba untuk memahami surah Al-Fatihah, dia sebenarnya sedang memahami Al-Quran Al-Karim. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Kita rasa macam lain ni bila kita faham apa yang ada dalam surah Al-Fatihah itu. Bila kita tahu, akhirnya dia membawa kefahaman pembuka dalam Al-Fatihah tu, iaitu pembuka untuk kita memahami isi Al-Quran Al-Karim. Subhanallah, pada awal sampai ujung semua ada. Dan kemudian sambung lagi tadi pada huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, 7 ayat atau 6 ayat yang lain ada di dalam bacaan basmalah, dan di dalam erti khasiat isi kandungan basmalah itu ada pada huruf ba, huruf pertama. Dan apa yang ada di dalam huruf ba itu kullu ma fil ba, dan setiap yang ada dalam huruf ba itu ada pada titik huruf ba. Ba ada berapa titik? Di atas, di bawah. Di bawah. Dalam satu titik itu mengandungi semua makna basmalah. That's me. Kalau dalam bahasa perkiraan apa kita tak, kita lupalah apa nama dia, ayat matematik ya. Bermaksud kesimpulannya apa yang ada pada titik huruf ba itu mengandungi seluruh Al-Quran. Betul tak? Subhanallah. Wa ana nuqtatun tahtal ba, kata Nabi SAW, dan akulah nuqtah yang ada di bawah huruf ba itu. Sebab Quran itu kan diturunkan pada Nabi. So yang paling faham Quran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi duduknya buat titiknya, tengok ke atas. Kalau ke atas tu dia ada tanda, padahal Nabi ada, maksudnya faham seluruh. Nabi adalah Quran yang berjalan. Al-Quran diturunkan untuk Nabi, tapi Nabi tawadhu. Titik itu berada di bawah.
Itulah kedudukan Nabi, yang ketakwaan Nabi. Walaupun ada semua perkara yang kita rasa kadang-kadang baca terjemahan pun tak faham-faham betul. Pada terjemahan bahasa Melayu ke bahasa Cina? Baca dah salah, baca tak. Yang Arab memang tak faham, yang bahasa Melayu pun tak faham juga. Tapi Nabi SAW sangat tawadhu. Walaupun Quran itu diturunkan untuknya, dan dia yang paling faham setiap sesuatu dalam Quran, dan Nabi lah yang paling praktis the Quran, sehingga dikira sebagaimana akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bagaimana kamu tengok Quran, itulah dia Nabi pun. Nabi praktis terus. Nabi berpegang, kita kata bukan kalau akhlak ini bukan baru cukup, akhlak ini dah jadi suatu yang tabiat, suatu kebiasaan mendarah daging. Apa isi Quran itu? Subhanallah. Lepas tu kita tak akan mungkin boleh memahami Quran kalau kita meninggalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita baca hadis, dengan kita makin kenal Nabi, kita makin cinta Nabi, di sana membawa kepada kefahaman kita untuk memahami Al-Quran Karim. Baik, insyaAllah daripada hadis tadi sebagai penggunaan untuk kita makin semangat, yang untuk kita mendapat syafaat Al-Quran Karim. InsyaAllah saya akan bacakan beberapa yang kelebihan ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu, disebut bahasa Melayu pula, syafaat itu bahasa Melayu, di bahasa Arab. Wasyaf'i wal wad, dia berasal daripada 3 huruf. Syafaat, shin, fa, ain. Syafaat. Syafaat ni apa? Syafaat ni apa? Kalau boleh kita go through dia punya bahasa dia, etimologi dia, dari sudut perkataan syafaat itu apa tu? Apa? Kelebihan. Kelebihan lagi, pertolongan lagi, cantik lagi sama dia Ustaz, seperti di atas. Dia kurang kan? Saya pergi pada bahasa dulu, bahasa. Wasyaf'i wal wad. Wasyafa', syafa' itu adalah genap di bumi. Syaf'i genap. Watri ialah ganjil, witir. Jika sembahyang witir 1 rakaat, 3 rakaat, betul tak? So itu adalah ganjil, genap dan ganjil. Wasyafa', dan kenapa yang syafi'i tadi itu akhirnya keluar perkataan syafaat, dan kita pun mencari banyak syafaat dalam kehidupan dunia kita. Kita cari syafaat Al-Quran, dia ada syafaat Nabi yang paling besar, syafaat Nabi lah. Sebelum dia dapat syafaatul uzma, iaitu syafaat Nabi, settle cerita lah, dia dapat yang paling besar. Yang kecil-kecil pun ada. Contoh syafaat orang meninggal dunia, dan orang yang sembahyangkan jenazah untuk dia lebih pada 40 orang lagi, dia dapat syafaat daripada orang yang sembahyang tadi. Sebab dalam 40 orang, hari ini kita 40 orang ada kita dalam 40 orang ada seorang wali. Cuba angkat tangan sikit siapa wali ni. Cuma kadang-kadang dia pun tak tahu dia itu wali. Akhir zaman dia terbalik. Akhir zaman, dulu wali tak ramai, ulama ramai. Akhir zaman Allah jadikan ulama tak ramai, tapi wali ramai. Cuma kadang-kadang wali itu dia pun tak tahu yang dia adalah wali Allah. Jadi wali Allah ni suatu kelebihan yang Allah bagi pada dia. Kadang-kadang mungkin dia bukan alim pun, tapi dia Allah bagi kelebihan. Mungkin dia ikhlas dalam ibadah dia. Mungkin dia ibadah tak banyak, tapi dia faham apa yang dia ibadah tu. Itu boleh juga menjadi sebab wali Allah. Orang yang wali Allah ni kalau dia cakap dalam solat dan orang duduk bersama imam, dia cakap amin, semua sekali makmum, disebabkan dia solat. Jadi orang yang meninggal tadi, 40 orang lelaki yang menyolahkan dia, maka dia akan dapat syafaat diampunkan dosa. Banyak syafaat apa lagi? Syafaat anak yang soleh.
anak yang soleh yang mendoakan. Kita ni tak apalah, apa kata, ditangkap juga ibadah dia. Tak apalah anak elok sangat, tapi anak kita dihantar sekolah yang baik-baik, kita didik elok-elok, dan dia pula dah jadi anak yang soleh. Dia doakan kita tumpang syafaat anak yang soleh. Ada orang syafaat dengan apa? Dengan sedekah yang diberikan. Ada orang yang dapat syafaat dengan harta dia. Ada orang yang dapat syafaat dengan kawan yang baik dalam syurga nanti ibu-ibu. Ada pula kat timah tak ada. Bukan nama sebenarnya. Sama-sama kita memang dah kan. Ada orang jadi 6 orang dipanggil jadi 6 jahannam. Tapi ini bukan jahannam lah kan. 6 ashabul jannah gitulah kan. Maksudnya geng-geng tu memang rapat 6 orang ni. Bila masuk syurga nanti, kita akan cari kawan-kawan kita yang dah biasa kita pergi sama-sama, main sama-sama, makan sama-sama, orang kata celoteh sama-sama. Kita cari mana kat timah ni. Dia pun tanya pada malaikat, boleh tanya kat Allah tak, kat timah duduk kat mana? Tak ada kat syurga. Kat timah ni dia kena balut dalam belakang dia kan. Ya Allah, kami duduk sama-sama, pergi sama-sama, dan balik sama-sama, apa-apa pun mesti sama-sama. Ya Allah, bolehlah ya Allah kumpulkan balik dalam syurga. Kerana kawan yang baik tadi Allah keluarkan kat timah dari neraka masuk syurga. Syafaat kawan yang baik. Dia tengok sikit lah kawan kita. Kalau kawan kita pun nampak macam tak ada harapan dia, pasal kita pun tak ada harapan lah. Tapi kalau kawan kita ni, Allah dengar lagi macam Quran, kita tumpang syafaat insyaAllah. Dia akan terbawa. Bukan kat dunia dia terbawa. Kawan dengan orang yang jual minyak wangi, dia pun bau wangi. Kawan dengan orang tukang besi, dia pun bau hangit juga kan. Bau pun welding juga. Tapi sampai ke syurga, kita dapat syafaat kawan yang baik. Jadi antaranya itu syafaat yang ada, syafaat ibu dan ayah yang bersabar dengan kematian anak yang kecil. Itu juga syafaat. Okay. So banyak. Antaranya juga syafaat Al-Quran Al-Karim. Kita nak dapatkan syafaat Al-Quran Al-Karim yang mana dia boleh jadi kalau nama tadi genap maksudnya dia 2. Kalau 1 dia jadi ganjil, okay? 1 ganjil. 1 dengan 2 mana lebih kuat? 2 lah. Sebab apa? Dia boleh sandar. Itu namanya syafaat. Dia boleh sandar kepada yang di sebelah. Jadi kalau 4 yang ni boleh sandar, yang ni boleh sandar yang ni. So jadi dia akan lebih kuat berbanding dengan 3. Ini sandar dengan dia, tapi dia seorang, tak ada dia punya kawan. So inilah syafaat, maksudnya yang membantu. Itulah yang sebut tadi. Dia membantu, dia bukan kita, tapi dia benda lain. Tapi dia membantu kita untuk kita survive, untuk kita lawan, untuk kita pergi lebih jauh lagi. Itu namanya syafaat. Dalam bahasa biasa, bahasa kita, bahasa orang-orang biasa, kita panggil orang dalam. Nak pergi, tak dapat kerja, tak dapat kerja, pergi sana sini interview, pergi, lepas tu tak dapat, pergi tak dapat. Tapi kalau muda orang dalam, kabel besar. Kabel kecil kan tak jadi kan. Kabel besar. Padahal calon temuduga semua tunggu dia dah mengejar dah tunggu. Dia baru sampai, dia masuk dulu. Atau yang lain boleh balik lah, kita dah dapat dah bekerja ni. Itu yang berlaku. Dengan sebab apa tak ada kabel? Kasi tahu cerita bila ada kabel. Dan dalam kehidupan kita ada yang lebih penting lagi. Bukan dunia saja, tapi nak sampai ke syurga Allah, ada kabel yang Allah berikan. Ikutlah, pilihlah kabel mana yang kita nak. Kabel mana yang kita rasa kita ada kekuatan tersebut, pegang. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah kita tengok satu persatu daripada syafaat pembaca Al-Quran. Lebih kurang tak tahu dah sempat dekat kita ada 15. Banyak sesat kan. Muqaddimah pun dah sampai 10. Kau dekat aku 10 dah kita. Setengah jam lah. Baik, InsyaAllah. Ni yang paling utama.
Dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya bacalah Al-Quran. Ada perintah di situ. Perintahnya apa? Baca. Kerana apa? Al-Quran nanti pada hari kiamat dia akan mendatangi pembaca-pembacanya dengan memberikan syafaat. Masya Allah. Ya, hari yang sangat dahsyat disebut hari kiamat ni, hari yang sangat lintampukan manusia, berterabur manusia. Keadaan ni manusia sangat sibuk. Ada satu hari Sayyidatina Aisyah tanya kepada Nabi, bila Nabi sebut tentang keadaan kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti tanpa berpakaian, mungkin Sayyidatina Aisyah pun kata, nanti tak malu ke kan? Bukan ke kalau dah tak berpakaian orang saling melihat aurat masing-masing? Kata Nabi, orang tak sempat. Sebab apa? Hari itu sangat dahsyat. Tak sempat kita nak berhenti aurat orang. Dia berbulu macam tu lah. Tak sempat. Cantik dia punya kan. Dan tak sempat. Dunia sempat banyak masa kosong. Sibuk tengok aib orang. Menilai aib orang. Diukur aib orang. Tapi kat akhirat nanti tak sempat. Sebab cerita kita saja sudah besar. Cerita pasal diri kita saja sudah banyak sangat. Sebab itu tuhasibu anfusakum qabla an yuhasabu. Muhasabahlah diri kamu sebelum nanti malaikat yang akan kira muhasabah diri kita. So siapa yang selalu muhasabah diri dia tak sempat tengok aib orang lain, tapi dia fokus untuk memperbaiki kelemahan kita sendiri. Ini yang kita awak keluar dia nanti boleh hidup. Dia macam tak boleh hidup ya. Tapi kipas banyak ya. Jadi okey. Itu macam ada yang sini ya. Baik. Okey, itu Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. So bacalah Al-Quran. Kejap lagi baru kita akan tengok nanti macam mana kita cara untuk BFF dengan Quran ni. Kita nak baca, nak jadi nampak tu macam mana. So selepas daripada kita tengok syafaat-syafaat dia. Nombor 2. Okay, nombor 2. Al-Quran sebagai pembela yang ini mempertahankan orang yang membacanya di hari kiamat. So, nombor 1 tadi dia menjadi syafaat. Dia akan tolong ya. Kita susah nanti, mungkin ada benda yang kita tak settle dengan orang, benda yang tak settle dengan Allah. Quran tadi dia akan tolong kita. Surah yang kita baca, surah Al-Baqarah yang kita baca, surah Al-Imran yang kita baca akan menyelesaikan kita daripada kesusahan tersebut. Nombor 2, pembela. Dia dalam mahkamah dia ada 2. Dia ada peguam cara dan lagi satu peguam bela. Katalah saya tertuduh. Biasa orang tertuduh kan duduk belakang kandang kan. Jadi baik. Di sebelah kanan saya peguam cara, di belah kiri saya peguam bela. Siapa yang akan mempertahankan saya? Peguam cara ke peguam bela? Nama peguam bela. So dia yang akan pertahan saya. Yang ni buat apa kerja dia? Dia ni dia akan sayangkan saya supaya saya ini tertangkap sebagai benda-benda bersalah. Dia akan bagi soalan. Yang Arif izinkan saya untuk bertanya beberapa soalan kepada yang tertuduh. Macam tu pengalaman tengok TV. Jadi dia pun tanya. Pada pukul 7.45 malam 7 hari 1 anda berada di mana? Soalan saya ikut. Soalan dia tak straightforward. Malam tu saya di kampung. Kita lah kan. Jadi cerita dia nanti dia macam mahkamah. Yaumal fasli. Illa yaumal fasli. Sesungguhnya hari akhirat itu adalah hari pemutusan. Yang hakim tadi adalah Allah.
Allah akan letakkan keputusan di manakah tempatnya. Masa tu tak ada siapa dah boleh dah tolong cucuk yang Alif sebenarnya dia jadi bagi kita belajar dia bagi kita rasuah, jadi kita selamatkan dia. Tak ada siapa dah. Masa tu ikutlah. Kalau Allah kata dia salah, dia tetap salah. Tapi ada proses dia. Ada proses kita. Proses kita ada pembicaraan. Kita akan menjadi orang subjek utama di dalam perbicaraan tersebut. Allah Akbar, kita tak tahu ni macam mana kita hadapnya. Dengan kalau mahkamah dunia pun kadang-kadang tak lepas. Daripada tak bersalah jadi bersalah, daripada yang bersalah jadi lebih banyak lagi kesalahan. Jadi mula-mula nampak satu kesalahan, bila dihakimi begitu 47 kesalahan, fail dibuka, dituduh atas 47 kesalahan. Sebab tu biasa kalau buka satu akan nampak lagi yang lain. Dia berkait pula section lain saja lain. Faham ke tak faham? Faham kan? Biasa cerita lah kan, kat ofis kita pun ada mahkamah, dekat universiti pun ada mahkamah. Sebab tu kalau boleh elakkan masuk ke dalam penalti mahkamah tempat kerja kita. Sebab bila sekali masuk, dia akan buka kesalahan-kesalahan yang lain. Ada dia berangkitan begitu. Tapi dunia tak boleh lagi kan. Kalau akhirat ada tak lagi, tak ada siapa yang boleh kita tak suap dan sebagainya. Tetapi Al-Quran Al-Karim ni, Al-Quran Al-Karim, dia berkuam bila kita. Kalau kita banyak baca dia, ya Allah, si fulan ni, ya Allah, walaupun dia buat salah macam tu, tapi dia tak perhatikan untuk baca surah Al-Mulk. Ya Allah, ya Allah, walaupun dia bersalah, ya Allah, setiap hari Rabu dekat surah Mukhlisin dia baca surah Yasin. Istiqamah. Kita dalam hidup kita yang paling penting ni kan, bukan banyak kita baca, tapi istiqamah kita baca. Ya Allah, walaupun orang ni dia tak sempat baca Quran, dia sibuk, tapi dia dalam perjalanan, dia nak pergi kerja ataupun perjalanan dia dekat rumah dia masak, kerja dia sampai masuk dia masak, Qul Allah tu kat mulut je. Quran yang kita baca akan membela kita. Jadi Allah akan terima apa sahaja pembelaan daripada Al-Quran yang kita baca. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita suatu nikmat yang tidak terhingga. Sebab kita ni manusia berdosa, kita ni banyak dosa, kita ni selalu lalai kan. Kita tak tahu macam mana dalam kehidupan seharian kita berapa banyak dosa yang kita buat yang kadang-kadang kita sakitkan di orang tanpa sengaja. Dosa tanpa sengaja, dosa kering yang kita buat. Allah Akbar. Daripada Nawas bin Sam'ah, ini hadis yang akan memuatkan tadi pasal penguam bela. Quran sebagai penguam bela. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran, dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini akan memujahkan, ini mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Subhanallah. Surah Al-Baqarah sama-sama ibu-ibu, kalau boleh 40 hari dalam lupa kita jaga sekali kosong tanpa surah Al-Baqarah 40 hari. Bacalah. Ayatnya panjang, ya, 2 juzuk lebih, ya, 200 lebih, tapi cuba baca. Sama ada kita baca separuh-separuh ataupun boleh dalam ahli keluarga pun, untuk kita dalam masa yang sama tu kita bahagi. Dalam ahli keluarga kita ada 5 orang misalnya kata, seorang baca berapa buku surat. Kalau 1 juzuk 20 buku surat, 2 juzuk 40 buku surat, kita ambil ahli keluarga kata 50 buku surat, 50 bahagi dengan 5 orang. So seorang baca 10 buku surat, berapa minit? 10 buku surat nak berapa minit? Setengah juzuk, setengah jam lah kata. Kalau lancar lah. Kalau tak lancar, mungkin 1 jam. Tak ada, 10 buku surat suruh baca. Jadi settle 1 jam surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Dia akan bagi fakta cahaya.
Ya. Alhamdulillah. Saya ni sensitif dengan asap. Sensitif rasa sinus. Jadi malam tadi saya ceramah di tempat tu tertutup. Dia tempat tu tertutup, dia pasang bahu. Bahu dia ada asap kan. Padahal saya jual bahu. Saya jual bahu, tapi saya tak boleh asap tu yang saya tak boleh. Jadi bila dia tutup tu, dia trigger lah ada asap, so dia akan keluar banyak untuk menapis kita punya udara. Baik, Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, dapat nombor 2 tadi tu peguam bela. Peguam bela antaranya sebenarnya semua boleh jadi. Semua boleh jadi peguam bela, ayat apa saja, surah apa saja yang kita baca. Tapi dalam hadis tadi dia bukan saja baca tau. Hadis pertama baca saja, tak faham pun tak apa. Ya, yang penting kita baca. Insya-Allah tak ada satu pun kita kata dalam Quran ni tak satu pun yang tak baik. Kalau tak baca, kita dengar. Dengar pun baik. Kalau kita dengar, katalah tak dengar, hormat Quran pun baik juga. Menghormati Quran, ya, beradab dengan Al-Quran. Kalau tengah buka Quran tu kita menghormati, mendengar, itu pun baik juga. Semua baik belaka. Okey, tapi kena amallah dengan apa isi Al-Quranul Karim. Nombor 3. Nombor 3, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, orang yang paling baik, anugerah, amalan terbaik jatuh kepada pembelajar, orang yang sedang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Mereka itu bukan gemuruh. Kan nak dapat anugerah macam tu lah. Bila nak dapat anugerah ni, satu iktiraf daripada orang kepada diri dia, bayangkan. Sebab tu dia jadi anugerah ni antara benda yang menaikkan nilai seseorang. Orang dapat tokoh Ba'al Hijrah, dapat tokoh Ibu Misali, dapat kalau dalam artis, dunia artis, tokoh apa, pelakon wanita terbaik. Dia daripada sebelum ni orang bayar dia 10,000 satu job, lepas dapat pelakon, anugerah pelakon terbaik, kena bayar 15,000 lah, menambah nilai. Okey. Sekarang ni siapa yang sebagai penganjur yang mengatakan dia adalah yang terbaik ni? Yang sebut tu Nabi. Jadi kita percaya tak Nabi cakap? Percaya betul Ustazah. Percaya sungguh. Jadi bila kita tahu yang mengangkat kedudukan orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran bukannya kita, bukannya pihak-pihak kedua, badan autoriti dan sebagainya, tapi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah diri kita dua ini. Kalau tak boleh mengajar, kita belajar. Kalau tak boleh belajar, kita mengajar. Dua-dua. Belajar dan mengajar Al-Quran. So, seorang yang kita kata belajar dan mengajar Al-Quran ni, subhanallah, Allah kadang-kadang buka dekat dunia lagi kebaikan, pintu-pintu kebaikan tersebut. Di Muar dahulu, kalau tak silap ya, tahun berapa tak ingatlah, seorang pengajar Al-Quran, nenek yang mengajar Al-Quran, dah meninggal dah bertahun, tapi masa tu mereka nak pindahkan kubur tu kalau tak silap ya. Dan akhirnya maksudnya ada sesuatu yang perlu dipindahkan jenazah ataupun mayat di dalam kuburan tersebut. Bila dah dikorek, sebenarnya tak boleh ibu-ibu, tapi kalau benda tu macam dah terpaksa baru boleh. Okey. So dikorek kuburan tersebut dan ya Allah, elok lagi jenazah tersebut.
Padahal dah bertahun-tahun dah, mungkin dah berpuluh tahun dah. Patutnya yang lain semua dah tak nampak apa dah. Tapi yang itu macam bertiga semalam. Nah, maksudnya masih elok lagi. Bila dirujuk, siapa makcik tua ni? Siapa makcik tua ni? Rupanya macam ustazah-ustazah kampung. Dia mengajar Quran. Masya Allah. Nampak tak? Ahli Quran tu dalam kubur, macam mana Allah berikan kepada orang yang mati syahid, bahkan jasadnya tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh ulat. Begitulah orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran, Masya Allah, kehidupannya Allah cukupkan. Berapa ringgit orang atau anak kalau baca Quran, berapa ringgit? Kalau taman semenyih berapa? Taman Pelangi semenyih 2 berapa ringgit? Dia punya standard harga lah orang ajar, hantar anak mengajar Quran berapa? Sebulan. Bayar sebulan berapa? Ke ikhlas. Ada juga. Tak ada dah RM10, RM20, tak ada dah ikhlas dah. Kalau kau bagi RM1 pun boleh. Dulu-dulu kita mengaji pun masukkan duit RM1 juga, kadang-kadang 50 sen. Rasa-rasa cukup tak gaji dia? Kalau ikutkan kan, tak cukup kan? Sebab gaji kita je RM6,000. Ni gaji ibu lagi banyak lah, RM60,000. Bayangkan dengan makcik ustazah kampung tu nak mengaji Quran, boleh cukup tak dia tak bayar literik dia, tak bayar. Tapi Allah cukupkan kepada pengajar Al-Quran. Di sekolah saya, ustazah yang KKQ, ustazah kemahiran Al-Quran, dia ustazah paling kaya. Kita pun tak tahu datang mana, padahal dia mengajar Quran je. Tapi Allah kayakan dia. Waktu saya nak pergi ke Mesir, duit tak ada. Jadi pergi sekolah era pun saya mengajar, saya belajar, minta doa guru-guru kan tolong doakan saya. Dah pergi sangat Mesir, tapi lagi 2 minggu ustaz yang nak pergi tu, duit mana? Nama dah masuk ni, duit tak ada lagi. Lagi 2 minggu nak pergi Mesir ni, 1,500 tambah. Lepas tu dah pergi sekolah tu, minta dengan guru-guru tolong doakan saya nak pergi juga, mudah-mudahan ada rezeki. Dan kemudian sampai dekat dah jumpa ustazah, pergi kat ustazah Quran tadi tu. Lepas tu dia kata, awak ni nak pergi ke tak pergi? Nak ustazah, tapi saya doakanlah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan saya apa semua gini. Kata, berapa tambah? Padahal saya datang sekolah, bukan saya bagi tahu saya nak pergi apa semua tak ada bagi tahu pun. Kita terjadi nak minta ustazah doakan, cikgu doakan. Dia kata, tambah berapa? 1,500 ustazah, tak ada duit. 1,500 nak beli tambah. Lepas tu dia bebe lah sekarang cikgu macam mak kan, bebe. Lepas tu dia buka beg dia, nak ambil ni 1,500 dalam beg dia, cash dia bagi saya. Saya tunggu bawah, masa tu mak dengan ayah saya kat bawah. Saya turun bawah, bawa 1,500 tu, tersandar mak saya. Tak boleh cakap apa dah, nangis dia kata, ya Allah Ta'ala. Masa tu saya amal satu doa, satu zikir, Ya Wahab 43,000 kali. Baca sirah-sirah orang yang mengajar dulu, nak belajar dulu, nak apa orang kata menuntut ilmu tak ada duit kan, jadi minta Allah, Ya Wahab, laisa laha min dunillahi kashifah, tu baca. Dan Allah bagi tu macam mencurahkan, macam air, macam hujan ni mencurahkan airnya. Subhanallah, hampir bukan 1,500 yang ustazah yang masuk dekat dalam akaun apa semua. Jadi saya pergi tu dah cukup dah untuk belanja saya 4 tahun. Subhanallah, saya rasa macam luar biasa. Tapi saya nak cerita apa? Saya nak cerita tentang guru Al-Quran tadi. Guru Al-Quran ni, subhanallah, Allah yang cukupkan dia. Seorang ustazah kawan saya duduk kacang dekat dia, nama Ustazah Natia. Dulu masa dia mengajar kafah, dia jadi ustazah kafah, dia bawa kancil. Lepas tu bawa kancil, berapa tahun kerja? Dalam 10 tahun macam tu. Tapi dia kata tak apalah, saya tinggalkan kerja saya nak fokus Quran. Dia mengajar Quran dia. Sekarang dah bawa Avanza. Nampak tak? Sebab apa? Allah yang bagi rezeki. Khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu yang membaca, yang belajar Al-Quran, dan juga yang
mengajar Al-Quran. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan semangat untuk kita terus membaca Al-Quran. Nombor 4, membaca Al-Quran dan dengan susah menyebutnya mendapat 2 kali pahala. Ya. Satu baca, kalau kita baca lancar, pahala. Kita sebut kelebihan yang keempat, syafaat yang keempat ni adalah tentang syafaat pahala, yang mana akan memberatkan mizan kita. Ibu-ibu, kalau kita tengok banyak benda ibadah dalam dunia ini, semuanya ada timbangan kebaikan, betul tak? Contoh, kita kata solat, sekali solat kita dapat berapa pahala. Kita tolong orang dapat pahala. Kita senyum, sedekah. Dan kita sedekah, Allah gandakan 700 kali ganda. Tapi yang paling kaya, sebab tu orang kata nak kaya baca Quran. Dia bukan kaya dunia ni. Dia kaya nanti ke akhirat. Aset banyak. Naik atas timbangan al-mizan, dan keberatan tu akan berat sungguh. Subhanallah. Satu huruf berapa? Sekali kita baca Quran. Berapa? 10. Okey. 10 tu. Sekejap ya. Sepuluh tu basic, paling sikit, minimum. 10 tu minimum. Saya ambil satu kita kata pandangan ya, daripada Dr. Yusri Jamal. Dia kata dalam hadis yang menceritakan tentang 10 pahala ni, 10 tu paling basic. Paling basic ni maksud apa? Dia baca 10 tu dalam keadaan dia tak ada wuduk, dalam keadaan dia tidak pegang mushaf, dalam keadaan luas solat. Itu 10. Macam contoh kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada wuduk, bukan dalam solat, mushaf pun tak ada, maksudnya daripada apa yang kita hafal, itu yang 10. Kalau orang tu baca Al-Quran, ayat Al-Quran dengan berwuduk, dengan wuduk dah, maksudnya dia baca, dia berwuduk, dan dia membaca ayat Al-Quran, maka di situ bukan lagi 10, tapi 1 huruf 25. Naik 1 huruf 25. Maksudnya alif lam mim bukan jadi 30, tapi alif lam mim jadi 75. Kaya. Kemudian Allahu Akbar. Dia menghadap mushaf. Ya. Contoh, kita baca Yasin, bila dah 40 tahun baca dah terhafal, betul tak? Jadi orang lain pegang mushaf ataupun pegang apa kita kata mushaf dan tengok. Kita kan dah hafal, kadang-kadang kita tak pegang pun, betul tak? Pergi Yasin rumah orang, orang lain pegang, kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ayat itu 25. Tapi kalau dia pegang mushaf, berwuduk dan tengok mushaf, dia dah hafal tapi dia tengok juga, yang ni 50. Maksudnya katalah kalau macamnya hari Rabu tadi ibu buat yang baca sama-sama tu, biasanya dia akan proper macam tu, betul tak? Ataupun dalam majlis tadarus, biasa tadarus kita akan berwuduk, lepas tu kita duduk, lepas tu ada Quran, kita sentuh Quran, pegang Quran, tunjuk Quran, yang ini 50. InsyaAllah. Baik ibu-ibu. Kemudian kalau kita baca tadi dalam solat kita, baca dalam solat kita, baca dalam solat ayat Al-Quran tersebut, macam kita baca Alhamdulillah kan, baca Al-Fatihah, itu bukan lagi 50, itu dah jadi 75 dah. Maksudnya dia 1 huruf 75. Kalau sembahyang jamaah 100. Dalam solat tu yang orang, kalau ibu-ibu tengok dekat Mesir, dekat Yaman, bila Ramadan, dah digandakan pula bacaan itu dalam Ramadan. Subhanallah.
Mereka akan cuba cari yang paling panjang bacaannya. Yang itu penuh masjid tu. Dekat Malaysia dalam solat tu. Maksudnya dalam solat, katalah imam tu setiap kali tarawih 1 rakaat dia baca 1 juzuk. Ui, penuh. Kalau kat Malaysia yang tu tinggal imam dengan makmum je lah. Tu balik. Imam dengan makmum je lah. Kalau dekat sana, ya Allah, lagi lama imam tu baca, masjid pun lagi penuh. Subhanallah. Yang juzuk, contoh kalau kita kata 30, satu malam 1 juzuk pun, itu pun memang dah cukup lah. Sampai kalau nak sembahyang tarawih dekat masjid tu, kena datang asar baru boleh masuk masjid. Masuk asar. Kalau datang lepas maghrib, jawabnya duduk sembahyang kat luar. Nampak? Dengan Ramadan, fadilah Ramadan, bulan Al-Quran, membaca ataupun kita kata berimamkan imam yang hafiz, Masya Allah, full 100%, satu huruf 100 barakah, kata Syekh Yusuf Jah. Subhanallah. Jadi cuba kita kalikan lah. Di dalam surah Al-Fatihah ada berapa banyak huruf? Itu baru surah Al-Fatihah. Kalau dibaca surah Al-Baqarah, berapa banyak huruf? Tak kejutawan. So siapa nak jadi jutawan? Baca Quran. Lagi banyak kita baca Quran yang macam kan ada Quran yang itu bukan kita ni tak hafal Quran, tapi kita bacalah dalam solat kita. Lepas baca surah, lepas baca Al-Fatihah, baca. Tak banyak kita baca, tapi dia punya pahala dia sangat banyak. Subhanallah. Ini nombor 4, ya, membaca Al-Quran dengan lancar. Kalau yang tak lancar pula, kita jangan hina orang tak lancar baca Quran. Sebab kita baca sama-sama dengan dia. Kalau kita dapat barakah akhirnya 10,000, dia dapat barakah 20,000. Sebab apa dia dapat baca 20,000, dia dapat barakah 20,000? Orang yang membaca Quran dengan susah payah untuk menyebut ayat-ayatnya, dia mendapat 2 pahala. Dia dapat pahala lebih banyak daripada orang yang baca macam qari'ah ni. Kan? Sedapnya dia baca kan, tapi bila keluar yang susah baca tadi, dia lagi banyak pahala pada kita. Subhanallah, ibu-ibu. Nombor 5 ni sedap. Mukmin yang membaca Al-Quran umpama buah yang harum dan sedap rasanya. Ini perumpamaan lah. Perumpamaan, bila sebut perumpamaan, iaitu kiasan kepada sesuatu tadi. Jadi kita tengok pada kiasan-kiasan tadi. Ada beberapa kiasan ataupun 4 kiasan yang Rasulullah SAW berikan. Yang pertama, umpama orang mukmin yang membaca Al-Quran, iaitu seperti buah uturjah. Buah uturjah buah apa? Lemon. Buah lemon. Buah lemon ni bagus ibu-ibu, dia dalam banyak-banyak limau yang paling bagus ialah lemon. Kalau macam saya, limau yang lain tu saya tak boleh lah, tapi limau lemon boleh. Lemon ni memang luar biasa. Ada satu cerita seorang guru ni, dia syekh lah, tapi dia bukan ajar orang, dia ajar jin. Ada berani nak ajar jin, buat kelas pengajian, tapi dia punya anak murid dia jin. Malam tu dia nak ajar, tak ada pelajar datang. Dia pun tunggu mana pula kalian ni pergi, tak belajar malam ni. Jadi tak apalah, esok pergi keluar jumpa. Kenapa malam tadi tak datang kelas? Jadi syekh tu cakap pada jin-jin, kenapa tak datang kelas? Macam mana kami nak datang? Kami tak boleh masuk rumah. Ada uturjah dekat dalam rumah, ada buah lemon. Balik ni belanja, beli buah uturjah, beli lemon. Kami tak boleh masuk sebab ada lemon dalam rumah. So orang-orang kalau yang berubat pun, dia akan mandi dengan lemon tu. Mereka tak boleh masuk. So tak boleh ganggu lah. Dia ganggu orang mukmin. Okey, uturjah.
Jadi buah uturjah ni satu, bau dia. Kalau kita selah gitu kan, dia punya bau dia dah semerbak, masya-Allah. Makan dia macam mana? Tak dia tambah pula dengan madu. Macam saya ni bagus sangatlah. Tengah apa orang kata, diserang batuk begini, makan dengan madu, rasa sedap. Lepas tu hidung tu macam apa? Macam terbuka begitu masya-Allah. Bau sedap, dia punya rasa pun sedap. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kalau dia mukmin baca Quran, maksudnya dia sangat bagus dari sudut luaran dan dalaman. Kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, elok dah mukmin, bagus dah jadi orang mukmin, tapi tak baca Quran seperti tamat, seperti kurma. Apa yang jadi pada kurma? Kurma dia tak bau. Oh, tak kurma? Sekejap lagi boleh tengok kat luar. Kita ada bawa kurma ni, cium bau kurma, tak wangi pun, tak ada bau. Tapi bila makan, sedap rasa macam tu. Makan ni sedap, tapi tidak ada bau. Itu mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Nombor 3, iaitu orang munafik yang membaca Quran. Ni ada zaman sekarang ada. Orang munafik baca Quran. Zaman dulu pun ada. Ya, tapi zaman sekarang ni kadang-kadang lagi ramai lah munafik. Dia munafik tapi dia baca Quran. Bagaimana rasa dia? Bagaimana umpama dia? Dia umpama pohon raihanah. Pohon raihanah. Nama pun raihan. Raihan maksudnya bau wangi. Pohon raihanah, pohon yang berbau wangi. Tapi bila makan buahnya, adui, pahit. Sebab apa? Dia munafik. Dia tak beriman pun dengan apa yang dia baca. Tak bermanfaat pun. Tapi dia baca, masih lagi sedap kita dengar. Masih lagi kita tenang kita dengar. Masya-Allah, luar biasa. Itu Quran. Itu nombor 3. Perbandingan yang ketiga. Perbandingan yang keempat, orang munafik yang tak baca Al-Quran. Dia pun bukan beriman, dia munafik. Lepas tu Quran pun dia tidak baca. Dia seperti buah labu. Istilahnya labu lah, tapi saya rasa bukan labu yang manis ni. Labu yang dia kata, labu ini tiada rasa dan tiada bau. Labu ini tiada bau, letak kat hidung tak bau apa-apa, dan rasanya pula pahit. Ini orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. So, kita nak duduk dekat mana? Umpamaan pertama seperti lemon, perumpamaan kedua seperti tamar, perumpamaan ketiga seperti pohon raihanah, perumpamaan yang keempat seperti pokok labu. So, yang kita nak yang paling tinggi lah, kalau boleh beriman dengan apa yang kita baca dan juga membaca Al-Quran itu sendiri. Tadi nombor 5 kan ibu-ibu sahabat-sahabat kan, nombor 5 itu kelebihan yang kelima, iaitu dapat jadi mewangi dan juga manis, wangi dan sedap. Nombor 6, syafaat orang yang membaca Al-Quran ialah Allah mengangkat golongan yang mengkaji ataupun membaca Al-Quran. Ya, ahli Quran ini darajatnya diangkat. Bagaimana nak angkat darjat diri kita? Kalau dekat dunia, mungkin dia buat sesuatu untuk akhirnya dapat pangkat, dapat gelaran datuk dan sebagainya. So, gelaran datuk dan seri apa semua tu, dia akan beri mengikut apa yang kita boleh memberikan sumbang sara kita kepada negara. Lepas tu yang dia boleh dapat darjat tersebut. Pangkat pun begitu. Pangkat kita boleh perform dalam kerja kita, barulah naik pangkat.
Itu pangkat, level, darajat kita dekat dunia. Dekat akhirat macam mana? Kita nak naik darjat, kita tak sumbang apa. Satu sahaja, apa yang boleh menaikkan martabat kita ialah dengan amalan kita. Amalan yang boleh menaikkan kita punya darjat. Dan dengan Al-Quran, lagi banyak kita baca Quran, lagi tinggi darjat kita diangkat. Subhanallah. Jadi seseorang itu dia akan berhenti darjatnya pada bacaan Al-Quran dia. Berapa kali dia khatam dalam hidup dia? Kalau dia khatam sekali, begitulah dia punya level dia. Ya, level. Contohnya kita kalau kita naik tangga, tengok orang bawah, sekali. Ada orang yang mungkin 3 kali dalam hidup dia khatam Al-Quran. Naiklah level. Yang ketiga. Bila kita tengok orang yang ke-17 level dia, Masya Allah tinggi dia. Kenapa? Dia sudah khatam dan dia khatam lagi. Dia khatam lagi. Dia khatam lagi. Khatam lagi. Khatam lagi. Akhirnya level dia jadi tinggi dengan apa? Bacaan Al-Quran yang dia baca. Ya, luar biasa. Ya, bila kita membaca Al-Quran dengan istiqamah, ya, dengan dekat. Sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain disebabkan Al-Quran. So because of Al-Quran, seorang tu menentukan kedudukannya tinggi ataupun rendah. Dia hebat tapi dia tak berapa nak baca sanad Quran. Mungkin dia akan jadi jatuh dia punya kedudukan ni kerana meninggalkan Al-Quran. Tapi seseorang tu dia biasa tapi dia memang BFF Quran. Di Quran ni mesti dia baca pagi, petang, siang, malam. Jadi darjat dia jadi naik. Nombor 7, kefahaman yang sahih tentang Al-Quran akan menjadi contoh ikutan. Contoh daripada satu hadis ini, tidak boleh berhasad dengki kecuali dalam 2 perkara. 1, lelaki yang dianugerahkan kefahaman yang sahih tentang Al-Quran, ia menunaikan ibadat siang dan malam. Lelaki yang dianugerahkan kemewahan harta, lalu didafakahkannya siang dan malam. Okay, kalau kita tengok orang ada kereta baru, apa kita rasa? Jealous lah kan? Beli kita baru lagi yang dia tukar kereta. Rupanya bukan kereta dia. Dia kerja jual kereta, juru jual kedai kereta. Jadi dia nak tunjuk, nak promosi pada dia. Jadi orang tengok tu cantik juga kereta dia. Rupanya tu promosi dia. Jadi bos dia kata kau bawa kereta lain-lain. Sebulan ni kau bawa kereta ni, sebulan lain kau bawa kereta ni. Orang jual kereta malah kereta dia macam-macam. Dan mungkin juga kereta ni kita sewa. Rupanya ada dekat tradisi di Kuala Lumpur ni, ada orang yang memang tak suka beli kereta, dia menyewa kereta. Ni kami dapat daripada peniaga-peniaga yang bayar zakat lah. Dia buat bisnes sewa kereta. Kita pun tanya lah, ada ke orang suka sewa kereta? Kereta memang ada orang perangai tak suka beli kereta. Sebab dia rasa malah nak cerita pasal maintenance, malah nak cerita pasal road tax. Dia tahu dia nak tukar setiap bulan dia nak tukar kereta. Jadi dia ada sewa. Orang dia perangai itu. Benda dah ramai. Jadi sebab tu dia boleh bisnes dia memang boleh untung sewa kereta. Kalau orang Cina dan India, biasa dia kalau nak kahwin, dia akan sewa kereta lah. Kalau nak berjalan pun ada juga. Orang nak berjalan mungkin kereta dia kecil, tapi kalau berjalan nak buat ramai, jadi dia sewa kereta yang besar sikit, ada juga begitu. Baik. Apa cerita dia tadi? Cerita dia tadi ya? Tu sampai kepada kereta pula. Hasad. Kita tak boleh tak hasad. Kalau kita tengok orang tu macam lebih daripada kita, mungkin dia ada macam tadi yang kita sebutkan, kita sewa dan sebagainya, mungkin ada orang bagi dan sebagainya. Jadi 2 jenis manusia yang kita boleh hasad dengan dia. Yang pertama, kalau kita tengok dia ni orangnya faham Al-Quran dengan fahaman yang betul dan dia beramal dengan dia, yang ni kita boleh hasad. Jadi kita boleh dengki. Bukan dengki tu sampai kita rosakkan dia, bunuh dia, takkan. Maksudnya, ya Allah, dia tu hafal Quran, baca Quran, faham Quran. Allah jealous dia. Itu boleh. Nombor 2, jealous kepada orang yang ada duit. Bukan sahaja dia kaya, tapi dengan kekayaan dia tu dia nafkahkan siang malam pagi petang. Ini boleh jealous. So 2 ni, hasad yang dibenarkan.
So jadi bila kita tengok orang yang baca Quran, faham Quran, subhanallah, rasa sangat jealous. Sahabat-sahabat ibu-ibu, saya tarik handbrake dengan PPZ. Sebenarnya saya kerja dengan PPZ. Saya masih lagi bekerja dengan PPZ, tapi saya cuti tanpa gaji lah. Dan saya rasa dulu sebenarnya saya dengan Ustaz, kami buat satu rancangan dekat Facebook, namanya Huda Al-Quran. Facebook dengan YouTube semualah, Huda Al-Quran. Masa tu sebab PKP. Jadi PKP ni kita kerja pada rumah, so kita tak ada masa senang kan. Kita buat pagi pukul 7 sampai pukul 7.30, lepas tu 8.30 masuk kerja. Anak-anak pun sekolah kat rumah, kan senang. Jadi sudah buat tu, lepas pada tu kita buat jugalah, tapi kita tukar masa pukul 6.30 balik kerja, kena keribut balik kerja buat tentang tadabbur Al-Quran, Huda Quran. Lama dah ibu daripada 2019, 2020, 2021, dan bila 2022 banyak sangat kami tak boleh nak sambung. Sebab apa? Ustaz dah ada kedai. Ustaz buat sewa kedai, dan bila dah ada sewa kedai banyak sibuklah dengan barang dan sebagainya, keluar masuk barang dalam pekerjaan dan sebagainya, tak sempat langsung bawa Quran. Dan saya dan Ustaz merasai ada satu macam kelompongan pada diri kami bila kita dah pernah buat khidmat dengan Quran. Kita buat percuma kat Facebook, tapi kami kena study, kena Masya Allah lah. Maksud sebelum pada tu berat sebab Quran kan, kita kan boleh orang kata sembang macam tu. Kalau cerita pasal Sabah boleh lah lebar. Di situ Quran kita orang kena study. Maksud kita orang sangat penuh dengan study, dengan live semua. Tapi rasa bila dah tertinggal ni, dah sibuk dengan perniagaan, rasa macam ada benda lah tak kena. Sebab kita dah pernah buat dan ramai yang orang rasa Ustazah orang tak buat lagi, orang tak faham pula kita punya masa. Jadi kita buat beginilah, saya cuba untuk fokus start daripada bulan 1 ni. Kita buat satu kelas, tapi kelas ni tertutup. Kelas ni tertutup, siapa yang boleh datang atau setakat ni memang kita saya yang pergi dekat tempat tu. So fizikal boleh ataupun online. Yang banyaknya online lah. So kita dah buat ada 3 kelas, ada 3 grup, A, B dan C. Grup A pada hari Selasa pagi, Selasa petang 2.30 pukul 4. Dia 1 jam setengah, ada satu sesi. Hari Jumaat pagi pukul 9 sehingga 10.30. Sesi yang ketiga hari semalam, Sabtu malam 7.45. Kita start pada surah Al-Fatihah. Saya katakan, ya Allah Tuhan aku, sedapnya kehidupan bila kita faham Quran, kita baca dan kita faham Quran. Saya rasa bukan sahaja untuk orang lain, saya dengan Ustaz lagi, kita yang kita baca tu, kita rasa baca dalam surah Al-Fatihah kan, Quran dia tak pernah berhenti dia punya kebaikan. Kita rasa kita dah faham betul tak? Bila kita baca lagi, kita tak dapur lagi, menggigil-gigil kita baca surah Fatihah tu. Rasa macam ya Allah, aku tak pernah rasa yang bagaimana sehebat itu surah yang kita baca dalam solat 17 kali sehari. Dan sekarang kita dah masuk surah kedua, surah An-Naba. Surah An-Naba kita start juzuk 30. Surah juzuk 30 adalah cerita tentang akidah. Dan subhanallah, sangat-sangat memberikan, mengubahlah kehidupan kita. Bila kita ubah kedekatan kita dengan Quran, itu yang jadi sangat mengubah. Dan subhanallah, saya insyaAllah ibu-ibu doakan semoga kita istiqamah semua. Dan kalau ada ibu-ibu yang nak join kami, kita pakai Zoom sebab kita rangkap. Dulu kita pakai Google Meet tadi saya tak boleh rangkap, so kita pakai Zoom. Satu sesi RM30. RM30 untuk apa? Untuk saya kerja sebelum ni kat PPZ ada gaji. Sekarang saya tak ada gaji. Bila saya tak ada gaji, saya dah bayar rumah saya hutang, dan bayar kereta saya hutang. So jadi kita buat ada sedikit komitmen. Tapi kalau katalah dia dah daftar tapi tak masuk, dia tak payah bayar. Macam tu. So siapa yang nak join, saya alu-alukan 018, boleh ambil nombor kami 018 960, saya ulang, 960 2123. 018-960-2123. Ustazah, ibu boleh save nama saya, boleh
Nama saya Ustazah Nurul Hidayah. So kalau berminat dengan tadabbur Quran ni boleh join 1.5 jam saja, tapi menambah kefahaman kita dengan ayat yang kita baca. Kita memang dah baca ibu-ibu, dan kita baca pun dah berulang kali, tapi kita nak memahami apa yang kita baca. Macam semalam dalam surah An-Naba, ayat yang pertama sampai ayat kelima, dia cerita tentang apa? Tentang asbabun nuzul, iaitu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. 5 ayat ibu-ibu, dia cerita tentang apa? Kalau kita baca tentang berita yang besar, betul tak? An-Naba, berita yang besar. Kenapa berita itu keluar? Kerana mereka tak percaya. Maka mereka pun yatasaalun. Orang musyrikin ini tak percaya. Bila tak percaya, dia duk timbang sama-sama dia tentang berita yang Nabi bawa. Apa berita Nabi bawa? Pasal hari kiamat, pasal hari kebangkitan, pasal syurga dan neraka. Baik, apa tadabbur kita pada ayat ini? Apa kita punya reflection dan kita kena rasa bila baca ayat ini? Kalaulah musyrikin Mekah itu dia tidak yakin, ada syak sangka dengan apa yang Nabi bawa, sehingga mereka itu Allah bagi peringatan dalam Quran. Dan kita hari ini mungkin ada juga orang Islam daripada kita yang bila baca Quran dia tak yakin pun dengan apa yang ada dalam Quran. Apa bukti? Apa bukti dia tak yakin dengan apa yang dibaca dalam Quran? Sedap-sedap dia buat dosa, betul tak? Balas buat ketaatan. Ini tanda dia tak yakin dengan syurga dan neraka. Ini tanda dia tak berapa yakin dengan apa yang dia baca daripada Quran. Dan kita perlu membaca meneruskan ayat 6 sehingga ayat 16. Ada 10 kekuasaan, tanda kekuasaan Allah yang Allah suruh kita tengok dan lihat. Langit, bumi, jabal, gunung, malam, siang, tidur, pasangan, hujan. Ini semua Allah suruh tengok. Untuk apa? Menebalkan keyakinan kita pada ayat yang kita baca. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kita baca Quran, hakikatnya ialah kita sedang merefleksi, mencermin diri kita di manakah kita bukan saja cerita pasal orang musyrik Mekah, habis kita tak ada kaitan dengan ayat yang kita baca. So kita kena bina jambatan, ini yang kita baca, ini diriku, dan inilah tadabbur yang aku sedang buat daripada ayat yang aku baca. InsyaAllah boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama istiqamah dengan Al-Quran. InsyaAllah ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, setakat tadi berapa? 7 ya? 7 ke 6? 7. Okey, Alhamdulillah. So tak habislah kita hari ini. Tadi saya janji 15 kan, tapi maksudnya 15 tu kalau baca saja bolehlah dapat, tapi tak dapat pula dia punya apa sebenarnya pada hadis yang dibawa oleh Nabi tadi tentang kefahaman orang yang membaca Al-Quran. Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah membuka futuhat, membuka pintu kebaikan untuk kita semua. Kalau boleh saya buka satu ruang untuk soal jawab, boleh? Kalau ada soalan. Saya serahkan dulu, kalau serahkan kepada Aimun. Kalau ada soalan. Ada soalan, tapi jangan kirakan soalan saya boleh tanya. Sila tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Okay, soalan ini sangat baik. Ya, bagaimana tips yang boleh menjadikan kita ni terus istiqamah baca Al-Quran? Yang pertama, kena ada azam. Azam kena ada. Azam maksudnya apa? Azam tu berserta dengan strategi kita. Kalau kita tak ada azam, jawabnya memang tak akan ada kedekatan tersebut. Azam kita buat, ya Allah, di bulan Rajab kita dah road to Ramadan, dan Ramadan bulan Quran nak pulun, kena daripada sekarang.
Maksudnya kita dah ada tu. Kita punya strategi 3 bulan pertama, ya, dalam Januari, Februari, Mac dan juga Rejab, Syaban, Ramadan. Yang kedua, bila kita dah buat azam tadi, apa strategi yang perlu kita letakkan? Ada pendapat para ulama kata, bacalah Al-Quran itu mengikut waktu solat. Sama ada dia nak baca dalam solat, subhanallah pahala dia banyak. Dia baca selepas surah tu, contoh dia baca 1 rubuk. 1 rubuk dia apa? 1 ain. Orang lama dia panggil 1 ain. Dia ada kat situ ada kadang-kadang gambar mihrab, kan? Gambar mihrab, dan kemudian dia lebih kurang dalam 2 buku surat setengah macam tu. Dapat baca 1 rubuk 1 kali sembahyang. Contoh dalam 1 juzuk, ada 8 rubuk, 4. Okey, dia ada 8 rubuk. 8 rubuk. So kita solat ada 5 waktu. Okey, solat kita 5 waktu. Jadi kita tambah, mungkin kita boleh tambah waktu duha, sebab duha ke zuhur lama. Zuhur lama, kita tambah lagi 1. Mungkin kita boleh tambah lagi 1 maghrib isyak. Maghrib isyak ialah Quran time. Please jangan tengok drama jam 7 dah. Quran time. Sama ada anak yang baca Quran, kita dengar. Kita baca Quran, anak dengar. Baca Quran sama-sama. Itu adalah Quran time. Sebab itu waktu paling mahal selepas subuh, sebelum subuh. Waktu sebelum subuh tu, waktu qiyamul tu paling tu nombor 1, nombor 2 maghrib. Kalau yang tak dapat yang ni, jangan tinggalkan maghrib juga. Okey, lagi 1 malam. Maksudnya pagi yang kita baca Quran sebelum subuh tadi tu, itu dikira sebagai Quran yang akan menjadi saksi kepada kita. Itu sangat mahal. So berapa? Jadi 8 lah. So kita buat 1 waktu campur dengan duha, maghrib isyak dengan qiyamul lail tadi, rubuk 1 hari 1 juzuk. Saya rasalah kalau kita selalu baca, dia akan tak makan masa yang lama. Sebab dia dah, orang kata macam apa, sebati dah kat lidah. Orang tahfiz, mereka baca Quran boleh murajaah 1 juzuk setengah jam boleh settle. Sebab apa? Dia dah laju dia baca. Ustaz kalau baca surah Al-Mulk 5 minit sebelum tidur. Laju. Sebab apa? Dia orang hafiz, dia orang ulang tu lebih dari 1000 kali. So jadi campur dengan kita punya ulangan lagi dalam murajaah, dalam kehidupan kita. Murajaah Quran ni siapa dah hafal, dia ada tanggungjawab untuk ulang. Kalau tidak, dia berdosa. So jadi itu orang tahfiz lah. Jadi kita orang awal, kita baca, lama-lama dia akan cepat. Lama-lama dia akan jadi sebati. So itu cara yang para ulama ajarkan untuk kita istiqamah. Tak apalah, yang perempuan rasa macam tak boleh nak buat. Rasa macam berat juga. Satu hari, satu juzuk. Tak apa, cuba kita ambil dalam solat kita, selepas daripada bacaan Fatihah tadi tu, dapat kita setengah muka tu jadi. Kalau tak dapat, selepas solat setengah muka. Setengah muka mungkin lebih kurang dalam, tengoklah ayat tu, kalau pendek dapat 5 ayat, kalau panjang mungkin 10 ayat, 12 ayat. So dapat setengah muka pun jadi. Katalah kalau tak boleh juga, 1 ayat pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Boleh ke Ustazah? Boleh apa tak boleh? 1 huruf je, 1 ayat je, tak boleh 1 ayat pada setiap solat. So dia kaitkan dengan solat tadi, dia jadi benda tu akan, sebab kita kan akan solat. Betul. Kita kan akan solat, dan sama ada kita baca dalam solat ataupun lepas solat. So dia akan membawa kepada istiqamah pada setiap waktu. Okey. Kata kalau dah tak boleh juga, tak ada bahasa Ustazah, sorry dah, saya nanti menteri kan, macam kerja saya nak kena buat, menteri kewangan di rumah kita, menteri kewangan, menteri kesihatan, menteri makanan asasi, semua itu. Okey, pergi pengangkutan kita juga, atau anak balik sekolah kan, pergi pengangkutan. Baik, saya sibuk Ustazah, ambil apa yang dah hafal, baca. Hafal apa? 3 kul tu, Masya Allah. Ada seorang makcik tu, dia yang lain-lain mungkin dia tak pandai baca, tapi dia hafal Al-Ikhlas.
Jadi anak dia orang tua, anak dia ni belikan beras. Anak dia pun cakap, mak ni masak ke tak masak mak? Mak dah lama dah saya tak tumpah beras. Jadi mak kata, mak masak takkan mak tak masak. Tapi mak pun tak tengok lah kan. Nak kata dia beras kat rumah dia tak habis. Sebab apa? Mak tahu dia, mak memang surah Al-Ikhlas tu memang mak baca je. 100 kali surah Al-Ikhlas kita baca, ibu-ibu tengok apa yang berlaku kat rumah kita. Walaupun sependek 4 ayat, luar biasa. So jadi kalau kita tak boleh dah yang panjang-panjang, yang pendek yang kita sudah hafal pun boleh diulang, diteruskan, kerana dia adalah ayat Al-Quran yang setiap huruf itu Allah kira pahala. Setiap huruf, setiap surah itu ada khasiat yang tertentu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Okey, beri penjawab soalan dia. Masya-Allah. Ada soalan lain? Silakan kalau ada. Okay, kalau tak ada, saya minta izin sedikit, saya nak ikhlas sedikit. Kedai kami di B2 Flat Desa Pandan. Siapa dah sampai Desa Pandan? Kan, dia ada Andalusia. Andalusia kan, Andalusia belah kanan, saya belah kiri. Saya jemputlah ibu-ibu ke kedai kami, sebab bila pergi kedai ni orang kata kami tak boleh nak bawa barang semua, barang banyak, jadi kita bawa seadanya hari ni. Cuma apa yang saya boleh kongsi pada ibu-ibu ialah antara keberkatan dalam makanan sunnah ni, Masya Allah. Sebab kami letakkan logo ataupun moto kedai kami ialah pencinta panganan sunnah. Kawan-kawan ustaz yang berniaga, yang berniaga barang-barang Arab, dia kata, kenapa kau tak buat macam biasa orang Arab dia buat berkat, taibah macam tu kan. Kami buat kedai ustaz-ustazah pencinta barang sunnah. Kadang-kadang orang pun confuse, ini sebenarnya tempat mengaji Quran kan ataupun jual barang kan. Sebab dia macam nampak dakwah kan. Itu adalah jiwa kami pun. Kami nak ingatkan bahawa apa yang orang beli, orang pakai, orang guna sebenarnya adalah sunnah Nabi. Jadi pakcik-pakcik tua, ada pakcik-pakcik tua kadang-kadang datang, saya pun tanyalah, dia dah pernah beli madu, saya pun tanya pada dia, pakcik, macam mana? Pakcik raja, madu itu okey? Saya tanya pada dia. Lepas tu dia kata, kalau siapa kata tak okey, syirik, dia kata. Saya terkejut, oi, syirik terus. Yang sebutkan Nabi sebut, dia kata. Siapa tak percaya apa Nabi sebut, jadi apa? Dia kata. Saya kata, Masya Allah, iman orang tua ni lain. Iman orang tua ni lain. Iman orang muda, kita kajian mengatakan bahawa macam tu lah kan. Kajian tak Nabi. Orang tua dah cukup. Kalau Nabi sebut, tak payah cerita lah. Aku tahu dah dia memang manfaat. Macam tu. Saya rasa Allahu Akbar. Inilah iman orang tua yang dia tak payah tunggu bukti, tak payah tunggu testimoni. Dia beramal dan dia setiap hari ada je benda-benda baru yang dia cuba amal, dan dia kata memang percaya je. Nabi cakap percaya je, tak payah cerita banyak cerita. Subhanallah. Jadi kita bawa ibu-ibu madu daripada Yaman, ya, yang mana madu dari Yaman ni ada dia punya khasiat dia luar biasa lah. Ada orang kadang-kadang suka madu Malaysia, ya, madu Malaysia tertualang apa semua tu, dia masih lagi makanan dia tropika. Tapi madu Yaman, kalau ibu pergi umrah kan banyak kedai-kedai madu kan, itu semua madu Yaman. Madu Yaman yang paling glamour adalah madu sidrah, madu sid. Madu sid antara yang sangat berkhasiat, khasiat daripada buah bidari itu sendiri. So boleh dapatkan, kita ada bawa lah yang kecil besar. Kalau siapa yang nak dapat ada, boleh cuba madu malaki. Kita buat tester punya kecil-kecil tu RM20 je. Itu paling cantik. Lepas tu kalau nak bagus lagi, campur dengan ke kacang. Madu tu campur ke kacang. Campur sendiri lah, saya tak campur lagi. Ibu boleh campur sendiri. Itu untuk akal. Yang kedua untuk hati, jantung. Yang ketiga untuk kita punya, kalau orang lelaki untuk kualiti sperma, orang perempuan pun sama juga untuk kekuatan rahim, madu malaki. So ada masalah rahim, ada orang dia kadang-kadang banyak discharge, ya, ataupun kencing tak tos, kentut faraj, cuba madu malaki.
insya-Allah dia akan perbaiki kita punya perempuan lah, maksudnya rahim kita diperbaiki. Dan kita ada juga hari ini sebab sekarang dah musim kurma. Musim kurma, kita bawa kurma terus daripada Madinah sampai ke Malaysia ibu-ibu. Dan sampai ke Malaysia pun tak duduk dekat tempat biasa, duduk dekat suhu yang store kami, suhu yang tinggi rendah supaya dapat jaga kesegaran dia. Ibu rasalah kalau kita beli kadang-kadang yang dekat supermarket kan, dalam dia dah kering, betul tak? Luar dia buat macam okey, dalam dah kering. Kadang-kadang kita buka tu, kopek dalam tu siap ada yang dah terbang-terbang dah, siap ada kutu. Sebab apa? Itu mungkin lama. Tahun lepas ni dia jual, tahun ni tak habis, jual yang tu dululah. Jual harga berapa ringgit? Satu kotak harga RM8. Sebab apa? Murah lah. Tengok kat TikTok pun murah. Ada tak sahabat-sahabat tengok kat TikTok? Murah. Yang dia tunjuk yang baru sampai, yang dia bagi pada kita yang dah tahun lepas sebenarnya, sebab dah habis stok lama. Jadi kita bagi yang baru sampai 2 minggu ni, itulah yang kita bawa. Ibu boleh rasa kita ada meju pada plastik dan ajuah daripada Madinah. Sangat sedap, boleh rasa. Nak timpang pun boleh, dan beli yang set paket pun boleh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Maya, Masya-Allah. Terima kasih kepada Puan Bayu selaku pengacara majlis. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan terima kasih atas setia dan perhatian. Semoga apa yang disampaikan Ustazah akan menjadi panduan dan dapat diamalkan strategi dalam kehidupan kita. Kata Salahin, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Didoakan semua akan menjadi ahli Al-Quran. InsyaAllah. Majlis kali ini bersama ucapan terima kasih kepada Ustazah yang hadir. Semoga Allah memberkati kita semua pada bulan Rajab dan Syaban dan sampai kalau kami untuk bulan Ramadan. Subhanallah, kita semua tahu usaha besar berlaku pada bulan Rajab, iaitu usaha berpada. Mari kita terus berdoa dengan betul. Ada kita lagi yang Allah mampukan kami. Maka majlis kita berakhir di sini. Saya mohon maaf dan maaf sekiranya ada kelemahan sepanjang saya bersama dulu. Sesungguhnya yang baik-baik itu dalam datang dari Allah dan Tuhan Tuhan adalah dari sendiri. Saya mohon yang Allah Rasul. Kita perlu majlis dengan satu sifat dan berdoa. الإنسان في خسر إلا الصالحات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.